أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat, dan mudah-mudahan senantiasalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita, mengekalkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat yang ke-213 dalam surah Al-Baqarah, dan kita telah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan yang bermaksud, dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab suci, iaitu sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan tidaklah berlaku perselisihan melainkan apa yang telah datang kepada mereka daripada keterangan, yakni daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang bagaimana sebab diutuskan para nabi selepas berlakunya perselisihan, berlakunya ikhtilaf. Padahal umat manusia itu adalah umat yang satu terdahulunya. Kemudian berlakulah perpecahan, berlakulah perselisihan. Kenapa berlaku perselisihan? Kerana adanya sifat tamak sesama mereka. Itu Al-Jilani mengatakan bahawa dari segi huruf saja tamak tadi, ta, mim, ain tadi, tiga-tiga berlubang, iaitu di dalamnya tidak ada apa-apa melainkan kerugian saja. Huruf ta berlubang, untuk huruf mim berlubang, huruf ain pun berlubang di tengah, bermaksud kosong. Di sifat yang tamak tadi memang kita nampak pada zahirnya menguntungkan, kerana kita nak sesuatu yang lebih daripada keperluan kita. Tetapi akhirnya sifat tamak tidak membawa kepada keuntungan, tetapi tamak tadi berlakunya perselisihan yang akan merugikan kita sendiri. Kalau itu kita tengok, telah bicarakan pada pertemuan yang terdahulu, mula-mula sekali perkara yang pertama berlaku perselisihan di antara makhluk, iaitu perselisihan di kalangan manusia yang diciptakan Allah daripada satu manusia, Abul Bashar, iaitu bapa kepada manusia, Adam alaihissalam. Mula-mula berlakunya pertembungan kerana sifat tamak salah seorang daripada anak Nabi Adam. Oleh kerana di zaman Nabi Adam tidak ada manusia lain melainkan manusia yang dilahirkan oleh Sayyidatina Hawa.
kita sepakat bahawa tidak ada manusia sebelum Adam. Kenapa saya sebut? Sebab kemudian hari ini ada perbincangan di mana orang-orang Islam yang terpengaruh dengan penemuan saintifik, mereka mengatakan fosil tulang yang mereka temui ialah manusia yang terdahulu daripada manusia kita ni. Iaitu ada dah manusia yang wujud sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi mereka berpandukan kepada penemuan saintifik, dan ramai orang Islam yang terpengaruh, dan saya pun pernah menerima SMS 2-3 hari kemarin bahawa mereka tetap berpegang bahawa adanya manusia sebelum Adam alaihissalam. Mereka juga menggunakan ayat Quran di mana pada surah Al-Baqarah yang kita bercara pada dulu-dulu, pertemuan yang terawal dulu, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan ciptakan pada muka bumi ini khalifah. Lalu malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, adakah kamu menciptakan makhluk ataupun manusia tadi may yufsidu fiha, yang memusnahkan bumi tadi, wa yasfiqud dima, dan mereka menumpahkan darah. Ini dalil bagi mereka bahawa sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk manusia diutuskan ke muka bumi ini. Kerana itulah para malaikat mengetahui bahawa Nabi Adam, bahawa manusia ini bersifat memusnahkan bumi dan juga menumpahkan darah. Itu dalil mereka. Padahal kalau kita lihat dalam tafsir, bahawa malaikat ingat ketika itu perangai manusia seperti jin. Memang jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia, dan jin mendiami bumi ini lebih terdahulu daripada manusia, dan juga jin selalu melakukan kerosakan di muka bumi, dan jin juga suka menumpahkan darah. Lalu apabila Allah ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia, iaitu Adam, mereka sangkakan bahawa manusia itu seperti jin. Itu tafsiran para ulama. Jadi mereka berpandukan kepada ayat ini. Mereka katakan bahawa penemuan sains membuktikan bahawa adanya manusia sebelum Adam. Dan dasar kita, sumber agama kita ini, tidak ada lain manusia sebelum Adam, iaitulah manusia yang pertama adalah Adam. Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi Adam itu tidak ada ibu dan bapa. Kalaulah manusia ada sebelum tu, kenapa diciptakan tidak ada ibu bapa? Kenapa diciptakan dari tanah? Ya? Kenapa ditiupkan roh? Kenapa dia didiami dalam syurga? Sebab banyak manusia diutuskan lah. Nah, tapi penemuan hari ini manusia, memang betul sains banyak memberikan kita kekuatan pada keimanan kita. Tengok bukti ni, bukti itu, menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Itulah yang kita namakan sebagai saintifik. Itu perkara yang boleh dikaji dengan keilmuan. Tetapi bukanlah sains tadi menjadi matlamat hidup kita. Yang menjadi pegangan kita adalah wahyu daripada Allah. Sebab itulah sekarang ni bukannya orang berpegang secara saintifik, tetapi orang menganut satu fahaman sains yang dinamakan sebagai scientism, iaitu suatu benda yang bersalahan dengan pembuktian sains, mereka akan tolak, ataupun mereka akan satukan, tetapi mereka mendahulukan penemuan sains. Jadi kita faham bahawa tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan antara ulama kita bahawa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah yang tidak ada ibu bapa, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam ada 4 orang anak, ya? Dan 2 lelaki yang bernama Habil dan Qabil. Jadi ketika itu perkahwinan berlaku, dia tidak ada orang lain lagi. Lalu dia ada mahram dan ada ajnabi. Mahram ia adalah orang yang lahir pada perut yang sama, pada uri yang sama, iaitu orang yang kembar. Maka bila kembar ni dikira mahram. Ada pun kembar lain dia kira tidak mahram, dia kira ajnabi. Dan kalau kira mahram kau nak nikah dengan siapa? Takkan nak nikah dengan dinosaur masa tu. Tak. Jadi nak nikah ni, dia nikah sesama, tak boleh nikah sesama tauam dia, secara sama kembar dia, sama uri tu, sama terbuni dia, tak boleh nikah. Lalu dia kena nikah silang. Jadi dia ni kenal ke adik dia, adik kembar dia. Dia tak mau nikah dengan silang dia, dengan
yang lahir daripada uri yang lain. Lalu berlakulah deki-deki. Kemudian Allah terima banyak cerita dah minggu pertemuan dulu. Allah terima korban salah seorang daripada mereka, dan Allah menolak sebahagian sekorban salah seorang daripada mereka. Lalu berlakulah perselisihan pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia kerana tamak. Padahal ketika itu peluang yang luas dengan kehendak yang sedikit. Adanya permintaan yang sedikit tapi banyaknya penawaran yang luas. Banyak sumber ada. Orang ada 4 orang saja ataupun 6 orang saja sekali dengan mak ayah. Tapi sumber banyak. Sepatutnya tidak berlaku kedengkian dan tamak. Bila berlaku kedengkian dengan tamak kedengkian berlaku bila sikitnya, bila sempitnya peluang. Manfaat menjadi sempit. Padahal nak makam dia ada apa semua, tapi itu bukan kehendak dia. Nak makam dia pilih je. Orang mula-mula buka kenyai, pakai katok gitu ya, paling kat kelok. Penuh buat balik. Dan ni pergi terang cari dah. Kalau nak pergi cari, kita tengok kat sanctuary je ada. Tak ada dah. Pakai ambil gitu je dulu. Ikan-ikan rapang pakai tabur buah kabu, cabur jala gitu je. Nak ambil berapa kilo boleh. Maknanya masa itu tak ada orang lagi situ, dan banyak sumber, mana tak berlaku kedengkian. Tetapi bila sumber menjadi sedikit, manfaat menjadi sempit, timbullah kedengkian. Maka itulah mula-mulanya perselisihan di antara manusia, kerana adanya peluang yang sedikit, manfaat yang sedikit, untuk mereka rebutkan. Jadi itulah kita bincang pada minggu tu dahulu berkenaan dengan perselisihan yang berlaku. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa tidaklah, juga kita pada minggu yang terdahulu menjelaskan kepada kita bahawa oleh kerana berlakunya perselisihan daripada apa yang dibawa oleh Allah SWT, lama-lama berlakunya ghaflah, kelalaian, setelah beratus tahun, beribu tahun, melencong manusia daripada jalan yang benar, maka bertembung antara orang yang benar dengan yang salah. Bertembung antara yang benar yang salah, maka berlakulah perselisihan. Lalu diturunkan, diutuskan Nabi dan diturunkan kepada mereka kitab untuk sebagai panduan, manakah yang dikehendaki oleh Allah dan manakah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah masuk daripada putusan Rasul kerana berlakunya perselisihan di antara manusia. Perselisihan di sini bukan perselisihan dari segi memahami nas, bukan khilaf dari segi mengeluarkan hukum yang bersumberkan sumber yang sama. Tapi khilaf di sini, ikhtilaf di sini merupakan suatu benda yang jauh, iaitu antara hak dan yang batil. Berlaku pertembungan antara hak dan yang batil. Maka Allah utuskan para nabi. Dan sifat manusia ini memang ada. Satu ketika kita akan jumpa dengan perselisihan. Sebab tu memuaskan hati orang hanyalah satu khayalan saja. Kita nak boleh orang berair belaka kita. Pergi masjid tu orang pakat cium belaka pipi kita, sayang doa. Tak ada. Ada orang suka dan ada orang tak suka. Kerana memuaskan hati orang lain hanyalah satu khayalan saja. Itu kita buat yang terbaik. Kita fikir itu adalah jalan Allah. Kita fikir itu yang bertepatan dengan Quran. Kita fikir itu bertepatan dengan hadis. Maka kita buat. Nak memuaskan hati semua orang tidak terdaya oleh kita, kerana memuaskan hati orang itu hanyalah satu khayalan sahaja. Kerana manusia memang pada satu titik mereka tidak bersatu, dan kadang-kadang mereka boleh bersatu pada persamaan yang mereka ada. Sebab tu dalam hadis Muslim disebut al-arwah junudun mujannadah, man ta'arafa minha talaf wa man tanakara minha ikhtalaf. Dalam hadis Muslim diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ada puak-puak dia, ada batalion dia, ada pasukan dia. Ada puak ni, ada puak ni. Man ta'arafa minha talaf. Siapa yang berkenalan Allah di alam roh, maka dia akan jinak atas dunia ni. Kadang dok ajib jumpa pun, jumpa cakap 10 tahun dah, gurau setengah.
kadang jumpa sama tak lagi. Dia tengok muka dia macam rimah puasa. Tak. Kita tengok orang lain tengok ada benda. Kita tengok tak lagi, kita tak lagi ke dia. Lama pun lama dah jumpa, lama dah kenal. Tapi ada orang kadang baru kenal boleh juga baik. Tak. Jumpa dah abah totai ambil nombor telefon, pak cerah, pak ketua kawan. Pergi jumpa Mekah buat haji, ambil maklumat awak ni, boleh ambil maklumat awak ni sampai ke mati kawan. Nah. Wa man ta'arafa minha talaf. Siapa yang ala ruh tu dia kawan dah baik dah, jinak dia atas muka bumi ni. Wa man tanakara min hakhtalaf. Dan siapa atas langit tu, atas langit dalam ala roh tu dia saling berselisih dah, saling menjauhi dah, saling mengingkari dah. Bila turun bumi ni min hakhtalaf, maka dia saling berselisih. Ya, memang roh-roh tu ada puak-puak dia dah. Jadi mari atas dunia ni berlakulah, sentiasa berlaku perselisihan. Yang dimaksudkan perselisihan di sini bukanlah perselisihan yang kita kata tadi, tapi perselisihan yang benar, yang besar, iaitu antara kebenaran dan kebatilan, antara ni dengan yang ni. Sebab tu kalau kita bicara tentang tamadun Rom, ada dua fatrah tamadun Rom, dua period. Yang pertama tamadun Romawi yang menyembah berhala, dan yang kedua tamadun Romawi yang beragama Kristian, iaitu ahli kitab. Ya. Jadi Ashabu Kahfi yang melarikan diri daripada yang raja yang zalim itu, ialah dikatakan bahawa pada fatrah yang pertama mereka lari diri sebab kerajaan masa tu menyembah patung dan menyembah dewa-dewa, iaitu Wasaniyah, Zeus, Perseus, ada lagi lah dewa-dewa Greek. Tapi yang kedua, fatrah yang kedua, iaitu orang Rom yang beragama Kristian. Dan orang Islam bersedih ketika Rom kalah dengan Parsi. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran, ghulibatir Rum, telah dikalahkan tentera Rom, Sparta dan Troy dikalahkan oleh Parsi fi adnal ar, pada tanah yang paling rendah, iaitu di Jordan, iaitu di Mu'tah. Jadi berlakunya dua perkara, antara benar dan yang salah. Ada ketika wahyu diturunkan, kemudian berlaku proses beribu-ribu tahun pengamalan, maka ada yang menjauh. Zaman Nabi Musa ada yang sembah. Ketika Nabi Musa hidup sendiri, ada dah lari. Orang yang ikut Samiri menyembah Ajil, menyembah patung anak lembu. Patung Ajlu tu anak lembu. Sebab tu kalau kita duduk negara Arab, ni spesies sekali Ajil ni. Bahasa Perancis panggil Batello. Arab ada juga sebut bahasa Perancis Batello. Anak lembu dok sampai setahun tu, kecek tu, dia sembelih dah makan. Tu mahal harga dia. Ajil, daging dia lembut. Kita bakar sikit je masuk dah, kita goreng sikit je lembut. Kalau kat kita orang dak gamuk nak makan. Pasal ada apa setahun. Tapi itulah negara Arab lebih suhu benda yang Ajil tadi. Jadi ada zaman Nabi Musa hidup lagi, tinggal sekejap je pergi ke Tusaina, ada dah hak Glecah. Tu zaman berlangsungnya kenabian Musa. Apatah lagi zaman tidak ada Nabi. Antara Nabi ni berlakulah pertembungan. Walaupun di zaman sebelum kenabian kerasulan Nabi SAW, pada zaman sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul lagi, sebelum diturunkan Al-Quran lagi, diturunkan wahyu lagi, walaupun orang-orang Quraisy menyembah berhala Al-Latta wal-Uzza, di sana ada lagi orang yang mengamalkan ahli kitab, yang mengamalkan kitab, iaitu Waraqah ibn Naufal, yang menjadi rujukan Sayyidatina Khadijah. Ketika Nabi diselimut, Nabi didatangi oleh Jibril, kemudian balik Nabi kesejukan selimut. Lalu Sayyidatina Khadijah pergi jumpa dengan Waraqah. Waraqah itu ketika itu ialah ahli kitab yang mengamalkan kitab. Lalu Waraqah kata, itulah Jalus, iaitu nama lain kepada Jibril. Dia telah datang kepada Musa, dia telah datang kepada Isa. Maka ada orang yang masih tetap berpegang pada kebenaran, tapi ramai orang yang tergelincir daripada kebenaran. Sebab
Banyaklah. Yang pertama, kerana nafsu manusia itu dia tak berakhir pada mengikut benda yang baik, tapi akal manusia berakhir pada benda yang baik. Tetapi nafsu manusia tak suka pada benda yang baik. Dia suka kepada perkara yang melanggar pada benda yang memuaskan nafsu dia sendiri. Dan juga banyaklah godaan daripada syaitan, menyebabkan manusia lari daripada manhaj, daripada titah perintah, daripada tata cara perundangan yang Allah tentukan. Dan akhirnya selepas berlakunya perselisihan di antara manusia, lalu Allah utuskan para nabi untuk memperbetulkan, mengembalikan mereka kepada ajaran yang benar. Dan juga ada yang ada yang lari menyembah berhala, dan ada yang masih berpegang pada kitab, dan ada juga yang berselisih di antara ahli kitab, iaitu sebahagian mereka sudah melencong, walaupun mereka menerima kitab, menerima wahyu. Mereka ada nabi yang menerima wahyu, kemudian mereka baca kitab itu. Contoh yang paling jelas pada Injil. Tetapi ada dua puak dalam agama Nasrani, sebahagian mereka melencong dengan mengatakan bahawa Isa adalah anak kepada Allah. Padahal asalnya tidak begitu. Kemudian setelah lama-lama tadi timbulnya pemikiran baru, mereka katakan bahawa Isa adalah anak kepada Allah. Yang mendakwa demikian ajaran itu bukanlah orang Kristian, bukanlah orang Nasrani. Fikiran tadi dibawa oleh seorang ahli falsafah Yahudi, dengan merasa menyesalnya kerana mereka memfitnah Nabi Isa semua sekali. Mereka jadi balik kepada Nabi Isa, dan mereka mendakwa mendapat ilham daripada Jibril, daripada Ruh Al-Qudus, untuk menulis balik Injil tadi. Lalu Injil yang ditulis selepas itu mula didapati adanya unsur mengangkat Isa menjadi anak kepada Allah. Maka Al-Quran datang menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, dan tidak punya anak, dan tidak diberanakkan, tidak ada ibu bapa. Menjelaskan balik. Jadi mereka bersisihkan tadi, tidaklah mereka sisihkan, tetapi apa yang telah datang kepada mereka daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baghyan bainahum, selepas datang kerana dengki sesama mereka. Baghyan bainahum, baghyan maknanya melampau. Kita menghendaki sesuatu yang bukan daripada hak kita, maka itulah baghyan, iaitu lebih, melampau. Kita nak sesuatu yang bukan hak kita. Tapi kalau kita nak hak kita, itu bukan melampau. Baghyan berarti sesuatu yang kita nak lebih daripada hak kita. Apabila berlakunya sifat ini, maka berlakulah perselisihan di antara manusia, kerana adanya gerakan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Jadi berlakulah perselisihan. Sebab tu kita tengok kenapa orang Yahudi mengubah kitab, kenapa orang Nasrani dulu mengubah kitab. Tidak ada lain kerana ketamakan duniawi. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka buat demikian tidak lain melainkan untuk bayaran yang sedikit. Jadi orang-orang rahib-rahib mereka ni, rabai-rabai mereka ni menipu, menyeleweng kitab tadi, bukanlah kerana apa? Kerana tamakkan kepada dunia sehingga sanggup menggadaikan kebenaran. Dan itulah disebut sebagai tidak berlaku perselisihan tadi, melainkan baghyan bainahum. Mereka itu melampau sesama mereka tadi, lalu berlakulah perubahan, tipu, gini. Mereka nak lahir dari Nabi akhir zaman daripada Bani Israel, padahal Nabi yang akhir zaman keluar daripada darah Ismail, daripada keturunan Arab. Lalu mereka mula merubah kitab mereka, ditakuti apa yang mereka katakan tadi memberi kelebihan kepada
kaum Arab, yang lahirnya Nabi akhir zaman tu daripada orang Arab. Tetapi mereka lupa bahawa Ismail dan Ishak adalah adik-beradik, dan mereka semua lahir daripada Ibrahim, lahir daripada Sayyidina Ibrahim. Lepas tu kalau kita belajar tentang bangsa Arab, bangsa Arab dengan bangsa Yahudi, dengan Bani Israel adalah satu pecahan yang sama, yang dipanggil sebagai Semitic. Semitic berarti anak daripada keturunan Sam bin Nuh. Sebab itu bahasa mereka dekat. Bahasa mereka dekat. Tulisan berbezalah, sebab tulisan Ibrani lebih kuno. Tapi tulisan mereka tadi sebutan leh, beh, alif, be, lekat. Dekat sahaja. Dia satu rumpung sebenarnya. Dan juga kuat lagi apabila dia tadi lahir daripada anak dua-dua anak Ibrahim. Lepas tu kita belajar dalam kaedah asal bahasa Arab, adanya Arab dipanggil Aribah. Aribah ni Arab yang betul-betul Arab. Mana? Yaman. Iaitu yang duduk di empangang Sabak. Ketika itu orang Yaman tu sebenarnya Arab Aribah. Tapi ada Arab yang baru, musta'rabah. Itulah orang Syam, orang Mesir, itu Arab yang diarabkan. Tapi Nabi sendiri bukanlah bukanlah daripada Yaman. Nabi sendiri lahir daripada keturunan Ibrahim. Ibrahim. Setengah pendapat kata Ibrahim asal daripada Palestin, iaitu Syam. Ada setengah pendapat kata daripada Babil, iaitu Babylon di Iraq. Tapi maknanya keturunan darah Nabi sendiri bukanlah daripada Arab yang Aribah. Quraisy itu bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ikut bicara dalam kitab, apabila Muttalib, penguasa Mekah, penguasa Mekah nama dia Muttalib, dia tidak ada anak lelaki untuk ganti dia. Lalu dapat berita di telinga dia bahawa anak saudara dia ada di Syam, di Dimashq. Di Syam ni di Syria lah. Syria, Jordan, Palestin tu dipanggil Syam. Orang dia memang comel-comel lah. Kalau kita tengok siapa comel, kita pergi situ, kita rasa tak ada dah orang lebih comel daripada orang Syam ni. Atau orang putih ke, Itali ke apa ke, kita tak ada dah orang lebih comel daripada orang Syam. Jadi apabila dia tahu begitu, dia pergi ambil anak saudara dia tok atas bahu. Dia gendong atas bahu. Bila dia gendong atas bahu, dia balik ke Mekah. Lalu orang Mekah ingat hamba dia. Lalu orang panggil Abdul Muttalib. Maka itulah datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita cari nama Abdul Muttalib, hamba Muttalib, tak ada Tuhan Quraisy, Tuhan berhala nama Muttalib, tak ada. Ada Latta wal Uzza dan lain-lain, tapi tak ada nama Muttalib. Tapi digelar Abdul Muttalib sebab Al-Muttalib buat balik dia di atas bahu daripada Syam untuk menggantikan beliau sebagai penguasa Makkah. Jadi itu keturunan Nabi lahir daripada Ibrahim. Ismail, ikut pandangan orang Ibrani, bahasa Ibrani, Ismail bermaksud dengar Tuhan. Isma dengar, bahasa Arab pun sama sami'ah, dengar. Tuhan. Jadi Tuhan memperkenalkan, mendengar doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak. Jadi Ismail. Gitu. Jadi Ishak, kerana apabila Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim yang tua tu, yang pertama melahirkan anak, kemudian menjadi gembira ketawa. Ishak dikatakan daripada perkataan ketawa. Ishak dalam bahasa Ibrani maknanya ketawa. Itu juga Musa. Mu air, sa jalan, ngalir. Kenapa? Kerana mak dia lepas lahir, mak dia hanyutkan dengan bakul ke dalam air. Musa, mu air,
mengalir. Itu bahasa Ibrani, bahasa sebelum ayat. Daripada mu keluar perkataan Arab ma, mu bahasa lama Ibrani, keluar bahasa Arab ma. Itu kata-kata dia dekat. Tak, Musa. Tak, gitu. Yani yajri fi al-ma, mengalir mak dia tu, alirkan dalam, hanyutkan dalam arus air sungai tu, kemudian sampailah kepada rumah Firaun. Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu. Ini orang-orang yang cuba lari daripada kebenaran kitab, kebenaran ajaran Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman tentang apa yang diperselisihkan itu, manakah yang benar dan manakah yang salah. Baik, tadi kita katakan bahawa pertelikahan berlaku, perselisihan berlaku, Tuhan utuskan Nabi. Dan istimewanya umat ini oleh kerana tidak berlakunya perselisihan tadi berbentuk perkara yang yang syirik dan yang beriman dengan syirik, maka berlaku perselisihan dalam umat ni perkara yang furuk, perkara yang cabang. Dan salah satu agama yang Islam merupakan syariat Muhammad ni, iaitu Tuhan, kelebihan keistimewaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keluasan bagi Nabi untuk menentukan hukum syarak. Allah menyuruh manusia, memerintahkan manusia supaya solat, wa aqimus solat, supaya solat kau ni. Lalu Nabi datang, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kamu nampak aku solat. Jadi kelebihan syariat Muhammad ni, Nabi sendiri sebahagian daripada syarak. Apa yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu ambil, apa yang dilarang hendaklah kamu jauhi. Maka Nabi sendiri terlibat dengan hukum syarak. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan itu bukanlah mengikut hawa nafsu baginda, tapi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap bertutur kerana dengan kehendak nafsu dia, tetapi dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda. Dan kali itu yang hukum hakam yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam perbuatan Nabi, maka diperluaskan ruangan ijtihad oleh ulama. Maka itulah agama ini sentiasa terbuka dalam kepada ruangan ijtihad, fatwa-fatwa ulama, kerana ianya terbuka pada syariat Nabi Muhammad ni. Perkara yang tidak disebut, yang baru tidak disebut dalam Quran dan hadis, tidak ada pembahasan tentang Nabi menyebut, maka dibuka ruangan ijtihad, dibuka ruangan fatwa untuk ulama buat satu fatwa yang menjadi maslahat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dulu pembicaraan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi